Hai, kita bertemu lagi di dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM semester 3 untuk tajuk baru di hari yang baru, Papan Cerita. Dari segi konsepnya, papan cerita ialah skrip yang memberi panduan input dan maklumat dalam proses pemindahan karya sastra ke bentuk multimedia. Ia juga berupa perincian kandungan dan keperluan dalam proses pemindahan dan persembahan. Antara fungsi papan cerita adalah, pertama, untuk mengenal pasti bahan yang hendak dimultimediakan, sama ada prosa ataupun puisi. Yang kedua, sebagai panduan menyediakan instrumen multimedia seperti teks, audio, grafik, dan animasi. Ketiga, untuk mengenal pasti keperluan bahan dan kepakaran halayak. Keempat, sebagai dokumentasi rujukan daripada teks kepada multimedia. Dan yang kelima, untuk mengenal pasti masalah memindahkan teks ke bentuk multimedia. Ini ialah format papan cerita. Dalam setiap papan cerita harus mengandung 6 unsur, yaitu lakaran, deskripsi, teks, audio, grafik, dan animasi. Di dalam bahagian lakaran akan dilakarkan grafik yang akan digunakan untuk menjadi bahan perbincangan. Manakala dalam bahagian deskripsi akan menerangkan dua perkara. Yang pertama, apakah grafik yang digunakan? Yang kedua, apakah elemen-elemen multimedia yang digunakan untuk mempersembahkan bahan grafik? Manakala dalam bahagian teks, audio, grafik, dan animasi akan dinyatakan apakah bentuk elemen yang digunakan, bagaimana elemen itu digunakan, dan mengapa elemen tersebut digunakan. Ciri-ciri papan cerita. Yang pertama, mempunyai aliran atau flow yang jelas agar tidak mengelirukan pembaca. Contohnya, bingkai 1 akan dimulai dengan peristiwa 1, bingkai 2 untuk peristiwa 2, dan begitulah sehingga ke bingkai yang terakhir yang menjelaskan tentang peristiwa terakhir. Ciri kedua, logik dan wajar diguna sebagai panduan. Setiap peristiwa harus disusun mengikut urutan masa. Contohnya, untuk peristiwa Sultan Alauddin Riyad Shah menangkap pencuri di Melaka, kalau dipersembahkan ke bentuk multimedia, haruslah disusun secara kronologi. Ciri yang ketiga, mempunyai arahan yang jelas dan maklumat yang terperinci. Setiap bingkai papan cerita haruslah mempunyai elemen multimedia seperti teks, audio, grafik, dan animasi. Contohnya, untuk bingkai papan cerita untuk gurindam norma hubungan baik suami istri, teks yang digunakan, istri cantik permainan mata. Audio yang digunakan, irama seruling. Grafik yang digunakan, gambar seorang wanita cantik. Manakala animasi yang digunakan adalah fly-in yang digunakan pada teks. Ciri yang keempat, papan cerita mempunyai format untuk memudahkan penyelarasan. Format ini haruslah standar dan konsisten pada setiap bingkai papan cerita. Setiap bingkai perlu ada 6 ruang untuk lakaran, deskripsi, teks, audio, grafik, dan animasi. Ciri yang kelima, mengandung maklumat sastra seperti watak, persoalan, latar,
gaya bahasa, dan lain-lain yang terdapat di dalam bahan sastra sebagai asas binaan bahan. Contohnya, gaya bahasa asonansi terdapat dalam baris istri cantik permainan mata, yaitu perulangan vokal E. Panduan membina papan cerita. Pertama, tentukan prinsip asas multimedia yang ingin digunakan seperti teks, audio, grafik, dan animasi. Contohnya, di dalam bingkai papan cerita, teks yang digunakan suami istri harus sekata, audio yang digunakan bunyi dialog di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, grafik yang digunakan gambar seorang lelaki dan wanita, animasi akan diterapkan pada teks. Kedua, pastikan kemudahan multimedia. Kemudahan yang digunakan haruslah mesra pengguna dan mudah diperoleh. Contohnya, software Filmora. Ketiga, kenal pasti audiens. Siapakah kumpulan sasaran kita? Adakah mereka golongan kanak-kanak atau golongan dewasa? Sekiranya kumpulan sasaran itu ialah kanak-kanak, kita boleh menggunakan melodi lagu rakyat yang lebih ringan, seperti Ikan Kekek Ma Iloi Iloi. Keempat, tentukan teknik persembahan, supaya persembahan yang kita sampaikan lebih menarik. Contohnya, kita boleh gunakan sama ada musik instrumental, bersyair, berpantun, dan lain-lain lagi. Setelah itu, langkah terakhir membina papan cerita ialah melaksanakan pembinaan papan cerita. Ini merupakan pelengkap kepada semua proses di atas, yaitu selepas kita tentukan prinsip asas multimedia, selepas kita pastikan kemudahan multimedia, setelah kita mengenal pasti audiens, setelah kita menentukan teknik persembahan, maka tibalah masanya untuk kita melaksanakan pembinaan papan cerita kita. Ini ialah contoh papan cerita. Papan cerita mempunyai 6 ruang, yaitu ruang lakaran, ruang deskripsi, ruang untuk teks, audio, grafik, dan animasi. Pada ruang lakaran telah dimuatkan gambar sepasang suami istri sedang berbual dan terdapat teks suami istri harus sekata. Pada bahagian deskripsi, dot yang pertama menjelaskan tentang grafik, yaitu gambaran tentang hubungan harmoni di antara suami istri. Dot yang kedua menerangkan elemen-elemen multimedia yang digunakan dalam bahan, yaitu menerapkan elemen-elemen multimedia seperti teks, audio, grafik, dan animasi yang digabung jalinkan secara bersepadu. Pada bagian teks, teks yang digunakan ialah suami istri harus sekata, dipersembahkan dengan menggunakan Century, font size 18, berwarna hitam, bertujuan untuk menyampaikan maklumat. Manakala audio yang digunakan ialah lagu Sedangkan Lidah Lagi Tergigit nyanyian seniman P. Ramlee yang dimuat naik dari YouTube, bertujuan untuk menimbulkan kesan penghayatan. Grafik yang digunakan ialah gambar seorang lelaki dan wanita sedang berbual, dimuat naik dari YouTube, bertujuan untuk menampilkan watak-watak dalam karya. Animasi akan dilakukan pada teks menggunakan animasi fly-in, bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Demikianlah tadi serba sedikit nota untuk tajuk papan cerita yang dapat cikgu kongsikan dengan anak-anak KMK semua. Semoga bahan ini bermanfaat dan semoga kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa, mari meriahkan channel YouTube KMK kita dengan menekan butang like dan subscribe channel Cikgu Koni.
Sekian, terima kasih, dan jumpa lagi. Bye-bye.